Dadah, ketum, arak, senjata api dan penata asing. Macam-macam masalah datang dari sempadan utara Semenanjung Malaysia. Hujung tahun lepas, satu kejadian tembak-menembak dengan pasukan keselamatan meletus apabila sekumpulan penyelundup bertindak melepaskan tembakan ke arah pasukan polis. Kejadian tembakan di pos sempadan Padang Besar Perlis itu telah mengorbankan seorang anggota pasukan gerakan polis dan mencederakan seorang yang lain. Barang seludupnya mungkin nampak remeh, daun ketum dan ubat batuk. Tapi jenayahnya membunuh anggota keselamatan negara langsung tak boleh diambil kompromi. Dalam kejadian jam 3.10 pagi itu, anggota Batalion 3 Pasukan Gerakan Polis Korporal Baharudin Ramli maut selepas terkena 2 das tembakan pada dada dan perut. Manakala rakan setugasnya, Korporal Norihan, anak lelaki Tari, parah terkena 3 das tembakan pada perut dan rusuk belakang. Insiden ini membuatkan seluruh pasukan keselamatan negara di sempadan mengamuk. Kadar kesiapsiagaan negara dipertingkatkan ke tahap maksima untuk mengelakkan insiden sama berulang. Sempadan Malaysia-Thailand telah memperlihatkan pelbagai masalah dan kacau bilau sejak kurun ke-20 lagi. Untuk merungkai permasalahan sempadan ini, kita perlu kembali ke sejarah dan melihat apa sebenarnya berlaku. Pada kurun ke-20, sebuah perjanjian telah ditandatangani. Perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bangkok 1909 atau Perjanjian Inggeris Siam merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Pada masa itu, British telah mengadakan perkataan sulit dengan Kerajaan Siam. Tiada seorang pun Sultan Melayu dipelawa untuk menghadiri perjanjian ini. Kerajaan Siam telah menikam Malaysia dari belakang dengan bersepakat bersama British dalam satu usaha peralihan garis sempadan. Wilayah Patani, Naratiwat, Songkla, Satun dan Yala semua diberikan kepada penguasaan Kerajaan Siam. Negeri-negeri Melayu dari Kedah, Kelantan dan Perlis kesemuanya hilang penguasaan mereka terhadap tanah-tanah ini. Sebagai pertukaran, pihak British memperoleh penguasaan penuh terhadap negeri-negeri tersebut dan pulau-pulau berhampiran. Isu ini ditambah rumit pada tahun 40-an. Kali ini, Kerajaan Siam sekali lagi menikam belakang bukan sahaja Sultan-Sultan Melayu tetapi Kerajaan British juga apabila Siam menganggarkan kuasa bersekutu akan kalah dalam Perang Dunia Kedua dan seterusnya memeterai perjanjian bersama Kerajaan Jepun untuk mengambil semula wilayah Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Sebagai balasan, Kerajaan Siam membenarkan tentera Jepun mendarat di sempadan Siam untuk operasi penjajahan mereka. Sehingga ke hari ini, masalah di sempadan Malaysia-Thailand masih berlanjutan. Komposisi Melayu Siam yang terpecah jauh di dalam wilayah Thailand memperlihatkan mereka dilayan seperti masyarakat kelas kedua. Pelbagai kisah penganiayaan dan diskriminasi agama membuatkan sebilangan rakyat Melayu Siam ini mengambil tindakan sendiri dan seterusnya dilabel sebagai puak pemisah atau pengganas oleh Kerajaan Thailand. Untuk merumbitkan lagi keadaan, segolongan pihak mengambil kesempatan dengan menjadi penyelundup. Dadah, ketum, arak, senjata api sering dibawa masuk melalui lorong-lorong tikus. Penyelundup ini boleh dilabel sangat berbahaya kerana mereka tidak akan teragak-agak untuk melepaskan tembakan demi keuntungan aktiviti jenayah mereka. Pihak keselamatan negara sering menemui trek selundup dari masa ke masa. Tambahan juga, pasukan keselamatan juga mempergiatkan rodaan meskipun pada masa PKPD ini. Tidak cukup dengan itu, kebanjiran pendatang asing juga giat menggunakan sempadan Malaysia-Thailand sebagai jalan masuk ke negara ini. Kebelakangan ini, majoriti golongan pendatang ini hadir dari negara Myanmar. Pada awalnya, Malaysia membenarkan pelarian warga Rohingya dibawa masuk melalui tiket UNHCR. Tapi tengok sajalah, di Pasar Selayang, bangsa ini gagal mempamerkan etika yang baik. Sebilangan mereka juga terlibat dalam jenayah curi, rompakan dan rogol. Pihak kerajaan menghentikan kemasukan warga Rohingya tapi mereka masih menyelam masuk ke dalam negara ini dari pelbagai arah. Ada yang mendarat di pantai, ada yang melintas sempadan Thailand dan ada juga yang bersembunyi di Thailand menunggu masa masuk ke Malaysia. Pada tahun 2015, satu kubur besar-besaran telah ditemui di Wang Pilihan Perlis. 139 kubur telah dipunggah dan beberapa kem pelarian dirungkai. Pada masa itu, media antarabangsa dan organisasi hak asasi berpusu-pusu menyalahkan Kerajaan Malaysia atas penubuhan kubur tersebut. Tapi masalahnya, isu ini dikepalai oleh sindiket pemerdagangan manusia antarabangsa. Mangsanya tidak lain tidak bukan warga Rohingya. Ada juga tomahan mengatakan bahawa Kerajaan Malaysia terlibat secara langsung, tapi bila diminta bukti dari PDRM, haram satu pun tak ada. Bila pihak PDRM meningkatkan kawalan sempadan di masa PKP ini, puak-puak ini masih berbunyi atas nama hak asasi dan meminta kebenaran masuk pelarian dilonggarkan. Kita pun pening mana mereka letak otak mereka.
Sebagai kesimpulannya, jenayah di sempadan Malaysia Thailand ini sudah berlarutan sejak sekian lama. Pihak keselamatan telah menabung bermacam-macam aset untuk menjaga keselamatan negara dari anasir luar. Tapi pihak penjenayah masih akan mencari jalan untuk melakukan aktiviti mereka kerana nama mereka pun penjenayah.